Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilayka baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilayka baina aydina dhalika kullih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala temukan kita lagi untuk kita menyambung pengajian kita di dalam kitab Marhaban ya Ramadan, membicarakan tentang hukum hakam berkaitan puasa yang mana tidak lama lagi akan datang kepada kita. Bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang kita harapkan kita memperolehi rahmat di dalamnya, keampunan dan juga pembebasan api neraka daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan pengajian kita pada pagi ini menyambung daripada pembacaan para asatizah kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di halaman 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Waktu untuk niat berpuasa adalah sebagai berikut. Jadi dalam pertemuan yang lalu Al-Fadil, guru kita yang mulia Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad Amin hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah telah masuk ke bab yang berkaitan rukun-rukun puasa. Jadi rukun adalah perkara yang tidak boleh tidak perlu ada dalam sesuatu ibadat yang dilakukan. Kalaulah tidak ada, maka ibadat tersebut tidak sah. Maka di dalam puasa ada dua rukun. Ada dua perkara yang menjadi tiang ataupun asas pada ibadat puasa. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa. Jadi orang kalau dia berpuasa dengan dia berniat dan dia meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, puasanya itu sah di sisi syariat.
Jadi syarat nak ataupun nak sah puasa ni dua je lah. Yang pertama dia mesti niat, yang kedua dia mesti meninggalkan perkara yang membatalkan puasa tersebut. Jadi puasa kita dah berikan takrifnya dengan cukup jelas di dalam pengajian yang lalu. Dan sekarang niat, kalau tengok di muka surat sebelum tu disebutkan niat ini perlu dilakukan sama ada puasa itu wajib ataupun sunnah. Orang nak puasa wajib ke, orang nak puasa sunat ke, mesti dia berniat. Sekarang penulis membawa kita bilakah waktu untuk seseorang berniat. Sekarang ni kita nak bahaskan. Mungkin kita dah tahu dah, Ustaz, sebelum azan subuh lah kita niat. Benar. Tetapi bila mula masuk pula untuk kita berniat, adakah kalau orang tu terlewat bangun lepas azan baru bangun, macam mana? Adakah dia tak berpuasa? Boleh ke dia niat awal dan sebagainya? Itu akan dibahaskan. Baik, kita tengok apa kata penulis. Yang pertama, jika puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka wajib tabyitun niyah. Wajib tabyitun niyah. Wajib pada orang tersebut dia berniat ataupun dia bermalam ataupun niat pada malam hari. Tu. Maka wajib tabyitun niyah, iaitu niat pada malam harinya, yang waktunya dimulai dari terbenamnya matahari, yakni maghrib, sampai sebelum azan subuh. Jadi kita boleh buat di dalam peta minda supaya mudah ingat. Bilakah masuk waktu berniat untuk puasa yang wajib? Puasa wajib ni apa antaranya? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu pada puasa yang wajib. Jadi bila mana dia dah berbuka, contohnya pada hari pertama, kita bagi contoh hari pertama, dia dah berbuka. Setelah berbuka, dia niat puasa pada malam tu, ataupun lepas berbuka dia niat puasa untuk esok harinya. Untuk esok harinya, maka adakah ketika itu niatnya telah dikira? Ya, niatnya telah dikira. Sebab itu amalan-amalan di kampung-kampung, terutamanya di masjid-masjid, setelah semayang tarawih, maka semua pun berniat bersama-sama. Apa tujuannya? Supaya kalaulah seseorang itu dia bermalam, pada malam tersebut tidur, dan dia terjaga setelah azan subuh, maka dia telah berniat berpuasa pada esok harinya. Jadi itu antara ihtiyat, perkara yang hati-hati yang ulama bawa dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab itu khidmat para ulama untuk masyarakat sangat banyak. Walaupun mungkin mereka itu tidak semasyhur para ulama yang lain, tetapi mereka menjaga masyarakat sehingga ibadat masyarakat itu sahih. Jadi ingat, yang pertama, orang yang puasa wajib, kita sebut mudah bahasanya puasa Ramadan, waktu dia boleh berniat bila sahaja masuknya waktu maghrib. Kerana masuknya waktu maghrib dah dikira hari yang baru. Sampai bila? Sampai sebelum subuh. Jadi siapa yang berniat dalam lingkungan waktu tersebut, niatnya sah, dikira maksudnya. Berdasarkan sabda Rasulullah, man lam yubayyit as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum azan fajar, maka dia, yakni dalam kurungan, sama seperti orang yang tidak berpuasa. Nabi kata, siapa yang dia tak niat sebelum terbit fajar, subuh, maka fala siyama lahu, tak ada puasa baginya. Ini dalil bagi puasa yang wajib. Dalil bagi puasa yang wajib. Kemudian Habib datangkan satu faedah. Hukum niat puasa jika bersamaan dengan terbitnya fajar. Macam mana kalau orang tu dia niat sama beserta sekali dengan terbitnya fajar? Jika seseorang tatkala niat puasa wajib seperti puasa Ramadan,
bersamaan dengan terbitnya fajar, azan subuh. Jika seseorang tatkala niat puasa wajib seperti puasa Ramadan, bersamaan dengan terbitnya fajar, azan subuh, maka hukum puasanya adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan ataupun kerana wajib baginya tabyitun niyah, iaitu niat pada malam hari. Jadi kalau orang yang bersamaan niatnya dengan azan, kalau sebelum sikit sah, tapi bersamaan, maka ketika itu kata Habib bahawasanya niat tersebut tidak sah. Sebab itu bila mana kita mempelajari ilmu fiqh berkaitan dengan hukum hakam puasa, maka ketika itu kita perlu didik ahli keluarga kita. Maka latih mereka sebelum tidur, niat dulu. Nanti kita nak tajdid, nak perbaharui niat lepas bersahur, silakan, dan itu yang paling afdal. Tapi yang baiknya lepas ataupun sebelum mereka tidur, ajar dulu mereka supaya niat berpuasa, supaya ibadat mereka sah kalaulah ketika mana mereka bangun daripada tidur sudah masuk waktu subuh. Maka di bawah tu diletakkan dalilnya, fayajibu iqtiranuha bi fi'li syai'il manwi illa fi shaum. Ni satu kaedah yang didatangkan di dalam Tuhfatul Muhtaj. Kalau kita syarahkan, tapi kalau dekat sini ringkas disebut dalam semua ibadat ataupun dalam kebanyakan ibadat, niat itu berserta dengan perbuatan. Contoh kita takbiratul ihram, nak semayang ni, Allahu Akbar, beserta dengan perlakuan lafaz Allahu Akbar, maka kita masukkan niat. Jadi sebab itu dalam kaedah disebutkan apa dia niat, qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li, kita menuju sesuatu yang mana disertakan dengan niat dan perbuatan. Niat itu berserta dengan perbuatan. Tetapi kata Al-Imam Ibn Hajar melainkan dalam bab puasa. Jadi kalau dalam bab puasa diawalkan niat daripada perbuatan puasa, dikira sah. Tu kita ringkas saja, tak perlu panjang dalam perbahasan tersebut. Yang tu kita akan jadi daurah panjang. Yang ni pun saya dah takut-takut dah ni, takut tak habis. Jadi saya akan baca laju sikit supaya nanti ustaz-ustaz lain pun dia laju juga macam saya. Baik. Yang kedua, jika puasa sunat. Tadi kalau wajib, waktu niatnya macam tu. Jadi kita kena keluarkan poin tu supaya mudah faham, mudah ingat. Jika puasa sunat seperti puasa hari Isnin dan Khamis, maka waktu niatnya dimulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum gelincir matahari. Maksudnya apa? Waktu niat bagi puasa sunat itu lebih panjang. Bila mula? Lepas maghrib. Sampai bila? Sebelum azan zuhur. Sebelum azan zuhur. Cuma kena ingat, dengan syarat setelah azan subuh, orang yang nak berpuasa tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Ini dia dah makan dah. Dah makan nasi goreng, char kway teow. Pagi-pagi makan char kway teow, kan? Lepas tu kata Allah nak puasa lah hari ni. Puasa apanya? Nasi pun dah makan, nasi kandar makan pukul 8 pagi. Tiba-tiba nak puasa lepas tu tak boleh, sebab dia telah melakukan perkara membatalkan puasa. Ustaz, tapi kata niat sebelum zuhur. Niatnya sebelum zuhur dengan syarat dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tengok kenapa, apa dalilnya. Ni dalil dia dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempatku pada suatu hari. Kemudian beliau berkata, apakah kamu memiliki makan siang? Hal indakum min ghadain? Satu hari Nabi pergi ke rumah, ataupun Nabi duduk di rumah Sayyidatuna Aisyah, kan isteri Nabi ramai. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Jadi ketika mana di rumah Sayyidatuna Aisyah, Nabi tanya, ada tak makan tengah hari? Rodak ni makan tengah hari, ada makanan ke? Maka kata Sayyidatuna Aisyah, tidak ada. Maka kemudian Nabi sebut apa? Maka sesungguhnya jika demikian, aku akan berpuasa. Jadi maksudnya ketika mana waktu tersebut Nabi belum puasa lagi, tapi Nabi belum makan. Ketika mana makan tak ada, Nabi kata, dah lah, puasalah begitu. Kalau gitu kita puasa. Itu dalil bahawasanya boleh lewat niat bagi sembahyang sunat, bagi puasa sunat, bukan sembahyang sunat. Baik. Jika seseorang makan sahur kerana dirinya akan berpuasa atau minum di waktu sahur agar tidak haus di siang hari saat dia berpuasa, atau tidak makan kerana khawatir telah masuk waktu subuh, maka perkara-perkara tersebut cukup sebagai ganti dari niat puasa. Hal ini iaitu jika timbul di hatinya bahawa perkara tersebut dianjurkan bagi orang yang berpuasa, atau dia ingat bahawa saat itu adalah bulan Ramadan. Jadi di sini ada perbahasan. Adakah orang yang semata-mata bersahur itu sudah memadai padanya niat ataupun tidak? Maka di dalam apa yang disebut oleh penulis dalam Manhajul Qawim, memadai dengan syarat. Jadi kena ingat, bukan semata-mata makan itu sudah ganti pada niat. Tak, niat tu benda yang lain, bersahur benda yang lain, hukum bersahur sunat. Tapi kalau dia makan dan dia niat makan ini untuk menguatkan dia berpuasa, maka maksudnya dia telah ada niat berpuasa. Itu maksudnya. Jadi bukan kalau anak-anak kita sambil makan tidur, tutup mata makan, maka dia makan tu sebab kita suruh, bukannya niat kerana nak bagi kuat berpuasa esok hari. Jadi orang yang dia makan sahur dengan di dalam hatinya ada niat makan itu untuk menguatkan dirinya nanti nak berpuasa pada siang hari, maka hal itu memadai, kata penulis. Tetapi yang baiknya niat itu dilafazkan dan didatangkan niatnya secara khusus di dalam hati. Jadi kita nak buat, dan bahawasanya kita tahu bulan Ramadan bulan yang penuh dengan barakah, penuh dengan keberkatan, pahalanya banyak. Jadi semua sunat-sunat yang kita boleh dan mampu buat, jangan tinggalkan. Itu semampunya kita lakukan. Yang kedua, dalilnya ada di dekat situ. Kita tak sentuh, cuba sebab takut nanti panjang. Tapi permasalahannya sedemikian. Kemudian jadi selesai berkaitan dengan niat puasa. Mudah aja kita dapat gambaran apa makna niat, bagaimana cara niat dibahaskan semalam. Bila masuk waktunya niat, ada bahagi dua, yang puasa wajib, yang puasa sunat. Kemudian bila waktu terakhir untuk berniat, yang puasa wajib, yang puasa sunat, ada waktunya. Dan ada permasalahan bagaimana kalau orang itu bersahur, adakah memadai padanya menggantikan niat sekiranya hadir di hatinya perbuatan itu untuk memberi kekuatan baginya beribadah dan untuk berpuasa pada esok hari, barulah dia jadi. Kalau tak datangkan niat ataupun tak ada berlaku di hatinya, dia tak ingat makan sambil mengigau makan, jadi itu tak jadi ataupun tak dikira. Sekarang kita masuk ke seterusnya, rukun yang kedua daripada rukun-rukun puasa. Apa dia? Meninggalkan semua perkara yang dapat membatalkan puasa. Meninggalkan semua perkara yang dapat membatalkan puasa. Seperti makan, minum, berhubungan badan antara suami isteri. Dan jika hal tersebut dilakukan tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasanya dan tidak wajib pula mengqada, yakni membayar hutang puasanya. Kalau dia makan dalam keadaan tidak sengaja, maksud tidak sengaja adalah lupa. Contohnya adalah lupa.
maka ketika itu tak batal puasa. Jadi tak payahlah qada, teruskan sahaja puasanya. Itu maksudnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun, siapa yang lupa dalam keadaan puasa, yang dia tu puasa, fa akala aw syariba, dia makan, kemudian dia makan, dia minum, falyutimma saumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, yang bagi makan pada dia itu sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang dia terlupa, ingat, terlupa bukan sengaja lupa, maka perkara itu tidak membatalkan puasanya. Adapun orang yang makan dengan sengaja walaupun dengan sebab, maka batal puasanya. Contohnya apa? Contohnya orang sakit kena makan ubat. Saya bukannya tak nak puasa, Ustaz, saya kena makan ubat. Adakah sebab saya kena makan ubat ni puasa saya tak batal? Batal. Cuma perbuatan itu tidak berdosa kerana dia ada keuzuran, tapi wajib diqada. Tu bezanya. Bezalah orang yang kena makan sebab sakit dengan orang yang lupa. Lupa itu perbuatannya tanpa disedari ataupun dia tak ingat, keadaannya sedang berpuasa. Baik, faedah 1, melakukan hal-hal yang tidak membatalkan puasa, membatalkan niat puasa. Ada perkara yang mana dia tidak membatalkan niat puasa. Contoh masalah nanti disebutkan. Contohnya apa? Contohnya orang yang dia dah niat, macam tadi kita sebut, Ustaz, saya dah niat puasa ni, lepas sembahyang maghrib tadi buka puasa, lepas sembahyang maghrib saya dah niat puasa, lepas isyak dekat surau ada more, ada makan mi rebus, saya dah niat puasa dah. Adakah terbatal niat saya itu ataupun tidak? Itu persoalan. Itu satu persoalan. Tengok dijawab. Sebab itu kita sebutkan buku Marhaban Ya Ramadan ini antara salah satu buku yang amat lengkap berkaitan hukum hakam puasa. Kalau boleh kita hadir setiap hari sampai khatam, kita akan dapati banyak faedah dan ilmu-ilmu berkaitan hukum hakam puasa yang dapat kita pelajari. Baik, jika seseorang niat berpuasa wajib setelah solat maghrib, lepas sembahyang maghrib dia niat puasa, puasa tu puasa wajib, puasa Ramadan, seperti puasa Ramadan, maka setelah itu boleh baginya untuk melakukan hal-hal yang tidak membatalkan niat. Dia bukan tak membatalkan puasa, tak membatalkan niat, seperti makan, minum, tidur atau melakukan hubungan badan. Maksudnya perbuatan-perbuatan yang disifatkan membatalkan puasa, kalau ia berlaku sebelum azan subuh, maka ia tidak membatalkan niat puasa kita. Dan sunnah baginya untuk mengulang niat puasanya sebelum azan subuh. Tapi sunat bagi dirinya untuk mengulang niat tersebut bila mana sebelum azan subuh. Jadi kalau dekat Hajah Siti Mahawa Ismail ni, boleh kita tambah sikit point tu. Niat puasa wajib mestilah sebelum azan subuh. Afdal diniatkan pada waktu malam. Tapi kalaulah dia itu melakukan perkara yang membatalkan puasa secara bahasa, contoh makan, minum, ia tak membatalkan niat puasa yang kita dah niatkan pada waktu maghrib tadi. Tetapi sunat untuk kita mengulang niat sebelum azan subuh. Itu lebih baik. Tapi kalau dah tak, Ustaz, bangkit subuh dah Ustaz, sahur pun tak sempat, tapi kenyang yang moral tu adalah lagi, contohnya, maka ketika itu tetap puasanya dihukumi sah. Itu tetap puasanya dihukumi sah. Faedah 2, hukum berniat puasa Ramadan setiap malam. Hukum berniat puasa Ramadan setiap malam. Baik, hukum berniat puasa Ramadan setiap malam adalah wajib dan disunnahkan pada malam pertama dalam bulan Ramadan
untuk bertaklid mengikuti kepada mazhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu, iaitu niat dalam hati akan berpuasa Ramadan selama sebulan penuh. Kerana Imam Malik berpendapat puasa pada bulan Ramadan cukup dengan satu kali niat untuk puasa sebulan penuh. Di sini ada satu faedah yang diberikan oleh Habib kepada kita berkaitan dengan masalah niat. Apa dia? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i wajib berniat setiap malam, kerana setiap malam merupakan ibadah yang berbeza. Jadi puasa hari ni lah punya cerita, puasa esok punya cerita, puasa lusa punya cerita. Maka setiap puasa itu puasa yang tersendiri, maka menjadi kewajipan di dalam mazhab Syafi'i berniat setiap malam. Tetapi dibawakan oleh para ulama sunat kepada kita, sunat kepada kita untuk berniat pada malam pertama bulan Ramadan dengan berniat puasa sebulan penuh. Kerana apa? Dalam mazhab Maliki, mazhab Al-Imam Malik, boleh berniat sebulan penuh. Maka kita niat sahaja aku berniat berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Sebulan penuh kerana Allah Ta'ala. Jadi dalam mazhab Al-Imam Malik boleh niat sebulan penuh, tapi mazhab kita dan kita sangat, ataupun mazhab Syafi'i sangat berhati-hati dalam beribadah, maka setiap malam berniat. Apa yang berlaku, ataupun apa faedahnya kalau macam tu Ustaz, kita niat je lah tiap-tiap malam. Apa faedahnya niat sebulan penuh? Tengok, ada faedahnya. Ni cara para ulama dan bagaimana para ulama fikir agar mereka dapat memaksimumkan pahala di bulan Ramadan. Apa dia? Para ulama menjelaskan bahawa manfaat bertaklid ni ikut kepada mazhab Al-Imam Malik. Apa dia kita ikut? Niat sebulan penuh. Dengan niat dalam hati akan berpuasa Ramadan selama sebulan penuh, ada dua faedah. Apa dia? Jika dia lupa tidak niat pada malam-malam harinya dalam bulan Ramadan, maka hukum puasanya tetap sah. Kalaulah Allah takdirkan ada hari ni, bukan sebab kita malas-malas ke apa, kita terlupa untuk berniat, lepas mayang maghrib tu kalut, sebab buka puasa dekat rumah orang contohnya, maka kalut, subuh pula bila lambat tertidur sampai azan subuh, Allah tak niat pula, macam mana ni? Maka ketika itu kalau kita berniat, sudah berniat untuk puasa sebulan penuh, maka tetap dihukumi puasa kita sah. Jadi untuk selamatkan kita kalau takut terlupa. Jadi faedah ni bagus tak? Bagus. Ustaz, kenapa dari dulu kita tak belajar? Sebab itu pentingnya menuntut ilmu. Bila dah tuntut ilmu, kan kita akan ada sedikit kemudahan. Bukannya ingin bermudah-mudah, tetapi bila mana berlaku sesuatu, ada jalan keluarnya. Tu yang penting. Sebab apa? Sebab kita dah sebut pada permulaan pengajian fiqh dulu. Ingat, kita mengikuti mazhab yang telah dibawa oleh imam-imam besar agar kita dapat menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah dengan cara ibadat yang tepat dan sahih. Jadi di sini belajar kemudahan bagi kita untuk kalau berlaku sesuatu dalam ibadat puasa kita, maka ada jalan keluarnya. Tu faedah pertama. Faedah kedua apa dia? Jika dia oleh Allah Ta'ala, maksudnya orang berpuasa tu Allah Ta'ala takdirkan dia meninggal dunia di tengah bulan Ramadan. Ni orang-orang terpilih meninggal di bulan Ramadan, maka dia akan mendapat pahala berpuasa sebulan penuh. Dapat pahala puasa sebulan penuh. Puasa tak penuh pun Ustaz. Kerana apa? Kerana niatnya itu ingin berpuasa penuh.
Maka dalam sebab tu disebut niyatul mu'min ala khairun min amalih. Niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maka dengan sebab dia niat nak puasa sebulan, diberikan padanya pahala sebulan berpuasa. Allah, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara itu dijelaskan di dalam Hasyiah Jamal, kitab fiqh mazhab al-Imam Syafi'i. Baik, seterusnya, lupa tidak niat berpuasa sebelum subuh. Macam mana pula ni? Ni faedah. Cuma kita jarang ikut pandangan ataupun kita jaranglah mengikuti pendapat ini. Tapi sebagai ilmu kita kena ambil tahu. Kita kena ambil tahu. Jadi cuma yang pentingnya kalau boleh nanti bila mana masuk malam yang pertama, niat terus supaya nak berpuasa sebulan Ramadan. Kemudian setiap malam jangan lupa niat, kerana itu kewajipan dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Kemudian faedah lagi. Jadi faedahnya kemudahan ataupun dibagi maklumat tambahan kepada kita. Disunnahkan untuk bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah bagi seseorang yang lupa tidak niat berpuasa sebelum subuh, kerana beliau berpendapat, yakni Imam Abu Hanifah, boleh dan sah hukum puasa seseorang jika niat puasanya dilakukan setelah subuh dan sebelum waktu zuhur. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Adapun dalam mazhab Syafi'i, maka perlu berniat pada malam harinya. Baik. Kemudian ragu apakah telah berniat puasa. Dah niat ke belum ni? Dah niat ke belum ni? Allah, lupalah niat ke belum. Tanya pula dekat isteri dia, abang dah niat ke belum? Abang yang niat, bukan saya. Macam mana saya nak tahu niat abang? Saya ni boleh bau niat abang ni kalau abang ada niat nak kahwin lain je. Kalau niat-niat yang lain, saya tak boleh nak bau. Macam-macam kan. Jadi sebab apa? Jika seseorang ragu apakah telah niat berpuasa, terdapat perincian hukum. Ada penjelasan berkaitan dengan masalah adakah ataupun orang yang ragu-ragu dia dah niat ke belum. Tengok perincian. Jadi perincian-perincian ni sebaiknya kita buat gambar rajah. Kenapa Ahmad Salihin berpeluh ke? Biasa tu, peluh-peluh tu. Jadi tak apalah, tak payahlah syarah lebih-lebih kan. Baik, sekarang ni macam mana kita nak jelaskan permasalahan kalau orang dia ragu-ragu tentang niat puasanya. Dah niat ke belum? Janganlah lempar duit shilling pula, lempar pusing. Ataupun kira dah niat belum, dah niat belum, dah niat belum, dah niat belum, dah niat belum. Tak jadi apa-apa. Tapi ada kaedah ilmu yang diletakkan oleh para ulama dan fuqaha. Jika keraguan tersebut timbul sebelum terbenamnya matahari, maksudnya dia dah puasa, tengah puasa tu belum lagi terbenam matahari, timbul keraguan pada dirinya, dah niat ke belum tadi puasa? Apakah dirinya telah niat berpuasa atau belum? Kemudian teringat bahawa dia telah niat puasa, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Jadi ni masuk waktu. Kata waktu sekarang ni kan, waktu duha lah, kita kira waktu duha ni. Dah niat puasa ke belum? Dah niat puasa ke belum? Kemudian dia teringat dalam waktu ni, pukul zuhur kan, dia teringat, dah niat dah puasa, dah niat dah puasa, malam tadi niat dah puasa. Maka dia kata apa? Jika niat puasanya tersebut teringat sebelum terbenamnya matahari, maka hukum puasanya sah. Jadi kalau dia teringat dia dah niat puasa sebelum terbenam matahari, tadi kan sahur pagi tadi niat sekali dengan anak-anak contohnya, maka ketika itu sah puasanya. Jika niat puasanya tersebut teringat setelah terbenamnya matahari, lepas buka puasa baru teringat, memang dah niat dah,
dah niat, memang dah niat dah pagi tadi, tapi masa sepanjang hari puasa duk niat ke belum, tak ingat. Tapi tak apalah kan, apa nama, jaga je lah, puasa je lah, tapi tak ingat. Bila dah azan buka puasa, ingat, dah niat dah, maka tidak sah puasanya menurut Al-Imam Ramli. Al-Imam Ramli kata tak sah. Sedangkan menurut Al-Imam Ibnu Hajar, jika ingat bahawa dirinya telah niat, maka puasanya sah, meskipun niat tersebut teringat sebelum atau setelah terbenamnya matahari. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Hajar pandangannya lebih ringan. Boleh ke Ustaz nak ikut Imam Ibnu Hajar, tak nak ikut Imam Ramli? Boleh. Kedua-duanya dikira mu'tamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Cuma biasanya kalau orang-orang di Yaman, mereka menggunakan pandangan Imam Ibnu Hajar di Mekah. Tetapi kalau di Mesir menggunakan pandangan Al-Imam Ramli lebih banyak, kerana Al-Imam Ramli berasal daripada Mesir. Lain halnya setelah matahari terbenam timbul keraguan, apakah telah niat berpuasa atau tidak, maka hukum puasanya tetap sah. Jadi syak yang datang setelah ibadah la yu'tabar, tak dikira. Contohnya kita dah habis semayang, maka datang syak pada diri kita, tadi tu ada wuduk ke tak ada, baca Fatihah ke tak, maka ketika itu tak dikira syak yang datang setelah selesai ibadat, melainkan yakin. Tapi kalau yakin, maka baru kira lain. Kalau yakin tak sah lah. Tapi kalau syak yang datang sebelum ataupun setelah ibadat, maka tidak dikira. Jadi kalau kita boleh sebut keraguan yang datang, kemudian datangnya kepastian, kalau kita ikut pandangan Ibnu Hajar, sebelum berbuka ataupun selepas berbuka kita niat, tidak ada masalah. Tapi kalau sedemikian juga kalau orang yang datang syaknya tu lepas dah berbuka dah, niat ke tadi, dah berbuka dah pun, maka terus dikira sah. Kita tengok sikit apa dalil dalam Bushrul Karim. Walau syakka fi niyati aw tabyiti niyati fa dzakarahu qabla al-ghurubi kama fi tuhfah, wa qala ar-Ramli walau ba'da ayyam lam yadur, walau syakka ba'da al-ghurub hal nawa aw la lam yadur. Kalau seseorang syak pada niatnya, kemudian dia teringat sebelum gelincir matahari, maka kata walaupun sudah beberapa hari, tidak memberi mudarat ataupun tidak memudaratkan puasanya. Kalau dia syak lepas terbenam matahari, adakah niat ataupun tidak, juga tidak memberi mudarat. Baik, kita cuba selesaikan dan habiskan sampai halaman 50 insya-Allah. Jadi pertemuan pada hari minggu depan dah masuk syarat-syarat sah ataupun syarat-syarat puasa. Faedah 5, menggantungkan niat puasa. Jika seseorang niat pada malam ke-30 dalam bulan Sya'ban akan berpuasa sunnah jika besok masih tetap bulan Sya'ban, dan akan berpuasa Ramadan jika terbukti bahawa esok adalah bulan Ramadan, maka perincian hukumnya sebagai berikut. Ni permasalahan. Orang ni dia memang jenis puasa sentiasa. Dia ni jenis mulazamah, tak tinggal puasa sunat. Bahkan dia tak puasa setahun 5 hari je. Bila? 2 hari raya, 3 hari tasyrik. Hari lain semuanya puasa. Maka satu hari ataupun bila mana pada 30 Sya'ban, maka dia tak pasti 30 Sya'ban ke 1 Ramadan. Jadi dia pun gantungkan niat dia. Dia kata apa? Kalaulah 30 Sya'ban, maka aku niat puasa sunat. Kalaulah 1 Ramadan, aku niat puasa wajib.
Macam mana hukum puasa macam tu? Digantungkan. Jika keesokan harinya terbukti masih tetap bulan Syaban, maka sah niat puasanya. Kalau kata memang bulan Syaban, dia niat bulan Syaban puasa, sah niat puasa tersebut. Jika keesokan harinya terbukti bulan Ramadan, maka puasa sunnahnya dan puasa Ramadannya adalah tidak sah. Kerana apa? Kerana tidak terdapat rasa yakin dalam hatinya tatkala niat puasa. Tatkala dia niat puasa, maka tidak sabit yakin tentang masuknya ataupun tentang sabitnya bulan Ramadan. Maka ketika itu tak sah. Baik. Kemudian melihat seseorang yang makan dan minum di bulan Ramadan. Macam mana kalau kita terlihat ada orang makan dan minum di bulan Ramadan? Apa nak kita buat? Telefon jaiz ke? Telefon mawib ke? Ataupun tangkap sendiri ke? Ataupun join makan? Itu persoalan-persoalan. Jika seseorang melihat orang lain pada siang hari di bulan Ramadan, jika seseorang melihat orang lain pada siang hari di bulan Ramadan, bukan tengok diri sendiri, melihat orang lain bulan Ramadan sedang makan dan minum, maka perincian hukumnya sebagai berikut. Kalau kita tengah jalan tengok ada orang makan, apa kita nak buat? Yang pertama, wajib kita ingatkan. Wajib kita ingatkan, bagi ingatan, tegur dia jika orang tersebut sering meremehkan kewajipan puasa. Kalau kita tengok orang ni memang orang jenis malas puasa, maka kita kena cegah dia daripada makan, kena larang dia daripada makan, sebab dia orang yang meremehkan puasa. Tapi kalaulah yang makan itu orang yang soleh, orang yang alim, orang yang jaga agamanya, dia tak wajib ingatkan, sunat sahaja diingatkan. Maksudnya boleh biar, kerana mungkin sahaja dia itu lupa, maka diberi makan. Kan orang yang lupa, at'amahullah, Allah bagi makan kat dia sebab dia lupa. Jadi tidak sampai wajib, tetapi sunat diingatkan. Bukan ke puasa, Allah terlupa, dia kata. Dia bukan nak makan, tapi terlupa. Tapi kalau macam kita ni yang sangat banyak dosa dan sebagainya ni, maka kena dan wajib diingatkan. Ada pun orang-orang alim dekatnya dengan Allah, dosanya kurang, maka mereka itu sunat sahaja diingatkan. Kenapa? Kerana at'amahullah, Allah yang bagi makan pada mereka. Allah yang bagi makan pada mereka. Baik. Faedah 7. Sikit lagi. Tidak berpuasa Ramadan bagi seorang yang mukallaf, baligh dan berakal. Hukum berpuasa Ramadan bagi seseorang yang mukallaf adalah wajib. Ni kita kena jelas. Orang yang berakal dan baligh, hukum puasanya adalah wajib. Dan jika dirinya tidak berpuasa tanpa terdapatnya uzur, kalau dia tak puasa, tak ada sebab yang dibenarkan syariat ataupun syarak, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Wajib dia mengqadha puasanya. Wajib dia qadha puasa. Kemudian berikut ini adalah pendapat para ulama mengenai ukuran kewajipan dalam mengqadha puasa bagi seseorang yang tidak berpuasa bulan Ramadan. Di sini kita lihat bagaimana para ulama sangat mengambil berat berkaitan dengan ibadah puasa, sampaikan qadanya itu boleh jadi berganda-ganda kerana nak mendapat ganti kepada puasa yang ditinggalkan, tetapi ia tidak mampu untuk menyamai puasa yang telah kita tinggalkan. Sebab tu jaga baik-baik bulan Ramadan. Sebab itu orang salih berdoa sungguh pada Allah agar sampaikan mereka pada bulan Ramadan.
mereka nak cukup-cukup buat ibadah di bulan Ramadan, kerana rahmat pemberian Allah yang sangat luas pada bulan Ramadan. Menurut pendapat jadi apa pandangan-pandangan ulama kalau orang tinggal puasa bulan Ramadan ni? Apa yang dia kena buat kalau ditinggalkan tanpa uzur? Yang pertama, dia wajib qada. Berapa kadar dia wajib qada, itu perbahasannya. Ni faedah untuk kita ambil tahu. Apa faedah kita tahu? Nak bagi tahu para ulama sangat menitik beratkan tentang puasa Ramadan. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib untuk mengqada puasanya sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Ini mazhab kita, dan ini yang kita pegang. Tinggal 5 hari, qada 5 hari. Tinggal 10 hari, qada 10 hari. Tapi kita tengok mazhab lain ataupun imam-imam lain, pandangan mereka dalam masalah ni berat. Kalaulah kita guna pandangan ni, mesti ramai orang yang tak berani nak tinggalkan puasa. Tengok, Imam Rabi'ah menyebutkan wajib mengqadanya untuk tiap-tiap hari puasa yang ditinggalkannya 12 hari. Dia adalah nanti sifir-sifirnya. Tapi pandangan beliau 12 hari. Bayangkan, tinggal 10 hari, qada 120 hari. Bukan sikit-sikit ni. Itu pertama. Imam Ibnu Musayyib wajib mengqada tiap-tiap hari puasa yang ditinggalkannya 30 hari. Memberatkan orang supaya orang tak nak tinggal puasa. Menurut Imam Nakhai, wajib mengqadanya setiap-tiap hari puasa ditinggalkan dengan 1000 hari. Kalau kita tak tahulah. 1000 hari. Kalau dekat matan Al-Bayan, bukan 1000 hari. Kalau kat sini, an kulli yaumin 3000 alafi yaumin. 3000 hari, bukan 1000 hari, 3000 hari. Ya Allah. Kalau Ali bin Mas'ud, la yaqdihi sawmud dahri wa insamahu. Jadi itu pandangan para ulama. Nak bagi tahu mereka sangat jaga walaupun sehari di bulan Ramadan, sampai diberatkan macam tu. Macam mana ada orang boleh main-main tentang puasa Ramadan? Itu satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Baik. Kemudian faedah yang terakhir, faedah 8. Perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai perkara yang membatalkan puasa. Berhubungan badan, yakni bersetubuh, makan dan minum, maka jika dilakukan tanpa sengaja. Jadi perkara yang membatalkan puasa antaranya apa? Makan dan minum. Kemudian bersetubuh, itu antara perkara yang membatalkan puasa. Kalau dilakukan tanpa sengaja, apa hukumnya? Mazhab Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah tak batalkan puasa. Sebab tadi dalam hadis yang Nabi sebut, kalau siapa yang lupa, at'amahullah, Allah yang bagi makan pada dia, tak batal lah puasanya, teruskan puasa. Menurut pendapat Imam Malik, membatalkan puasa meskipun bersetubuh, makan dan minum tanpa sengaja. Ini pandangan Al-Imam Malik. Tapi mazhab kita pegang sebagaimana yang pertama. Menurut pendapat Imam Ahmad, berhubungan badan dapat membatalkan puasa meskipun dilakukan tanpa sengaja. Adapun makan dan minum yang tidak disengaja, maka hukumnya adalah tidak membatalkan puasa. Mazhab Al-Imam Ahmad, dia ada perincian pula. Kalaulah berkaitan ataupun kalaulah bersetubuh, batal, walaupun tak sengaja. Tapi kalaulah berkaitan makan dan minum, maka ada pengecualian. Kemudian kita masuk seterusnya, babu syurutis saumi, syarat-syarat berpuasa. InsyaAllah ni akan disambung nanti dalam pengajian seterusnya.
Seronok baca kitab fiqh ni bila mana kita ketahui permasalahannya, hukum hakamnya yang di dalamnya. Banyak memberi kita faedah dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebab itu kita selalu sebutkan, kalau boleh kita ada duit lebih, beli 2-3 buah hadiah pada anak-anak. Anak-anak kita duduk rumah lain-lain. Kalau satu rumah tak apalah beli satu. Beli untuk anak-anak, hadiah pada kawan-kawan, supaya mereka juga mengambil faedah dan mengambil penting tentang amalan-amalan dan hukum hakam berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Jadi cukup dahulu sekadar itu. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan akan datang biiznillah. Kita tangguhkan dulu dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.